Peristiwa Nabi bertemu dengan para Nabi, ini bukanlah cerita rekaan para penceramah ataupun dongeng ataupun penglipu lara. Tidak. Ini adalah sabit dengan hadis. Fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama'a dunya fastaftaha. Lalu Jibril ketika bawa Nabi naik ke atas langit. Ketika langit itu dibuka, penjaga langit itu bertanya kepada Jibril, Man hadha? Maka dijawab oleh Jibril, Qala Jibril, saya Jibril. Waman ma'aka? Penjaga langit tanya, ente datang dengan siapa? Jibril jawab, Muhammad. Inilah Muhammad. Kemudian ditanya, waqad ursila ilaih? Adakah Muhammad dah diutuskan? Maka Jibril menjawab, Naam, ya telah diutuskan. Lalu penjaga langit pertama mengatakan, Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Welcome. Selamat datang untuk Nabi Muhammad dan ini adalah sebaik-baik kedatangan orang yang datang. Fafataha, lalu langit pertama terbuka. Falamma khalastu fa iza fiha Adamu. Nabi cerita bila langit terbuka, aku nombor satu berjumpa seorang laki-laki namanya Adam. Siapa yang perkenalkan? Jibril. Kata Jibril, haza abuka Adam. Ini bapa engkau Adam. Bapa maknanya dia bapa segala manusia lah. Ini bapa mu Adam. Fasallim alaih. Beri salam pada dia. Maka kata Nabi, fasallamtu alaih. Faraddas salam. Aku beri salam pada dia. Nabi Adam jawab pula salam aku. Kemudian Nabi Adam mengatakan, Marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Welcome. Selamat datang anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Nabi ucap terima kasih. Kemudian kata Nabi, Thumma sa'ida bi hatta atas sama as-saniyah. Kemudian aku pun diangkat naik sampai ke langit yang kedua. Fastaftaha. Maka bila Jibril perkenalkan diri, pintu langit yang kedua terbuka. Falamma khalastu iza Yahya wa Isa wa huma benal khalati. Dan bila aku naik ke atas, Jibril perkenalkan. Yang dua orang ini adalah Nabi Yahya dan seorang ini Nabi Isa. Kata Jibril AS. Kemudian kata Jibril, fasallim alaihima. Beri salam. Ini semua otai-otai semua ni. Nabi fasallam tu faradas salam. Summa qala. Aku beri salam pada mereka berdua. Kemudian mereka ucapkan, Marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudara kami yang baik. Daripada nabi-nabi yang baik. Terima kasih Nabi ucapkan. Kemudian, summa sa'ida bi ila sama'i salisah. Aku naik sampai ke langit ketiga, kata Nabi, fafutiha. Dibukakan pintu langit itu. Falamma khalastu idza Yusufu. Bila aku sampai, ada di situ Nabi Yusuf. Maka kata Jibril kepada Nabi, fasallim alaih. Beri salam pada Nabi Yusuf. Fasallamtu alaih faraddu summa qala. Dia pun jawab salam aku. Dia pun mengata, Marhaban bil akhi salih wal nabi salih. Welcome. Selamat datang wahai Nabi yang saleh, daripada anak-anak keturunan yang saleh. Kita cerita sampai pintu langit ketiga sajalah sebab Nabi Yusuf dia di ketiga. Yang lain Musa, Ibrahim tu lain tahun lah. Tuan-tuan boleh cari penceramah lain untuk cerita. Kenapa Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf? Cerita Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf ni begitu menarik sekali. Pertama sekali barulah Nabi melihat seorang insan, Nabi Yusuf yang selama ni begitu popular dengan kehandsoman dia. Dapat melengok depan mata. Tetapi wajar untuk kita kongsi malam ini, tuan-tuan jangan ingat Nabi kita tak handsome. Jangan. Majority Nabi semua handsome. Semua Nabi handsome. Sebagaimana kata Qatadah dalam satu hadis, Ma ba'asallahu nabiyyan ila hasanal wajhi, hasanal sawti, wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi, hasanal sawti, wa kana la yurajji'. Dalam satu hadis disebutkan, Allah tak akan mengutus seorang Nabi kecuali Nabi itu mesti wajahnya tampan. Dan suaranya indah merdu. Dan Nabimu dianugerahkan wajah yang tampan dan suara yang merdu. Dan dia tidak membaca doa dengan suara yang terketa-keta. Jadi kalau tuan-tuan katalah mimpi jumpa Nabi. Kan ramai orang sekarang doa. Supaya mimpi jumpa Nabi dalam tidur dia. Antara tanda kita mimpi jumpa Nabi adalah orang itu handsome.
Mana kalau tuan-tuan mimpi, dalam mimpi tu orang yang tuan-tuan nampak tu muka pecah rumah, itu bukan Nabi. Dia prasyarat nombor satu, handsome. Tak kira lah rupa siapa, Arab ke Mat Saleh. Kalau handsome, ada dah potensi betul tu ada. Sebab memang syaitan tak boleh menyamar jadi Nabi. Tapi dia boleh tipu. Ada orang jumpa saya, tanya, Ustaz, saya mimpi jumpa Nabi. Alhamdulillah, rezeki awak. Tapi ada problem lah Ustaz. Apa pula? Dia pakai name tag. Muhammad Rasulullah. Macam mana saya nak? Ni payah ni tuan-tuan. Ada mimpi Nabi bagi business card. Ada. This is my card. Sudah. Jadi payah. Maka indikator pertama mesti mau handsome. Bila Nabi balik ke Mekah, Nabi cerita pada sahabat. Dia berjumpa dengan Nabi Yusuf ini. Bila sampai cerita Nabi Yusuf, para sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah, Nabi Yusuf ni handsome ke tidak? Betul ke dia handsome, Ya Rasulullah? Sahabat pun nak tahu jugalah. Dan kita pun kalau belajar sejarah, memang kita dengar cerita Nabi Yusuf memang handsome betul lah. Itu tak nafikan. Sampai kan mak-mak kita dan nenek-nenek kita zaman dulu, kalau nak menidurkan anak cucu, ada lagu gurindam tentang kehandsoman Nabi Yusuf. 11 bintang matahari sepakat, sang rembulan bersujudlah kepadanya. Rupa nan elok bagaikan malaikat, amatlah indah berseri wajahnya. Itu saya bacakan matan dia saja. Dia ada lagu dia. Memang tidur betul lagu tu. 11 bintang. Macam lagu Pak Ma'un tu lah. Baca buku sejarah tu bukan? Tersebutlah kisah lagu Pak Ma'un. Jadi memang kita dengar daripada kecil lagi. Oh, Nabi Yusuf ni handsome. Maka bila Nabi ditanya, Ya Rasul, tara mana handsomenya Nabi Yusuf ini? Nabi jawab, Iza huwa qad u'tiya syatral husni. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam Kitabul Iman, bab Isra, hadis nombor 162. Kata Imam Muslim, kata Nabi, Yusuf itu memiliki atau dikurniakan syatral husni. Separuh kecantikan. Di sini ulama membahaskan. Apa erti Nabi Yusuf diberikan separuh kecantikan? Kata sebahagian ulama, Nabi nak menggambarkan Nabi Yusuf ni punya handsome, separuh kecantikan manusia seluruh dunia duduk pada dia. Handsome betul lah. Macam perempuan kalau aturkan, siapakah orang paling handsome dalam dunia selain pada suami, anak-anak dan ayah perempuan? Kalau kita aturkan artis, misalnya artis Malaysia ni payah yang handsome ada pecah rumah ke mukanya. Kalau luar lah, Tom Cruise, Johnny Depp, Brad Pitt, George Clooney, Ryan Gosling, Takashi Kaneshiro, Aaron Azeh, Hannah Isaac, Henry Golding, Kevin Raj. Kita tua-tua ni Korea tak kenal, minta maaf. Kalau tuan-tuan kata Korea tu handsome, kena pergi berubat lah. Muka pucat je handsome apa. Orang handsome ni kena kulit gelap sikit. Baru anak jantan, pucat je muka. Apa minat muka orang pucat? Kumpulkan semua kehandsoman itu, separuh duduk pada Nabi Yusuf. Tapi ada juga ulama yang berpandangan, bila Nabi sebut Nabi Yusuf tu memiliki separuh kecantikan, sebenarnya Nabi kita memberikan isyarat. Bila sahabat tanya, Ya Rasul, Nabi Yusuf memang handsome ke? Nabi jawab, ya. Tapi dia tu memiliki separuh aku punya handsome. Separuh aku punya handsome, aku kasih pinjam pada dia. Mana Nabi handsome lagi. Dan memang Nabi kita handsome. Itu tuan-tuan kena bear in mind. Nabi kita memang smart. Bukan jenis lekeh, kopiah, detak, lalat. Nabi handsome. Wangi handsome. Nabi ni sangat bersih. Handsome lah orangnya. Ini musim maulid nanti ramai lah orang akan bawakan kitab Syama'il handsome Nabi dan macam-macam. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu pernah ditanya, Akana wajhu Rasulillah misla saif? Adakah muka Nabi ini macam pedang? Tirus ke apa ke? La, bal mislal qamar. Tak, muka Nabi ni macam bulan purnama, bagaikan rembulan.